Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita petang-petang ini kita nak bicarakan tentang buku ini. InsyaAllah tepat 5:30 sebentar nanti. Dah 5:30 belum? Saya pun tak dapat tengok ni jam, mana jam satu lagi. InsyaAllah kita akan bedah satu persatu. Petang ini kita nak bedah chapter 1 dulu. Chapter 1 tahap 1, kaedah 1. Tahap 1, kaedah 1. InsyaAllah. Boleh-boleh? Sebelum itu dapat dengar saya dengan jelas di Ilmu Bercakap ini, page Ilmu Bercakap. InsyaAllah. Kita tunggu. Kalau ada komen, silakan komen. Kita menunggu. Kita akan mulakan sebentar saja lagi. Ini bukunya. Dan kita akan berbicara tentang buku ini. Boleh-boleh? Kenapa terbalik ya? Okey. Ini yang kita dapat adalah terbalik. Dia jadi bila kita tunjukkan buku ini, saya dapat lihat ianya adalah dalam bentuk yang terbalik. Mungkin di seberang sana, saya tak pasti. Alhamdulillah, jelas Syahmi kata. Terima kasih Syahmi. Jelas katanya. Alhamdulillah. Kita boleh bring Syahmi on the camera ke? On camera. Boleh bring Syahmi on camera. Kalau Syahmi sudi, saya tekan bring them on camera. Alright, ini tak pakai apps yang lain. Ini direct daripada Facebook. Okay? Alhamdulillah Syahmi. Terima kasih. Kita dapat lihat komen naik daripada Syahmi Islam. Alhamdulillah. Kelab Pidato Perdana sekarang ini telah dijenamakan kepada Kelab Pidato Perdana Antarabangsa, iaitu kelab yang bersifat antarabangsa. Antarabangsa. Dah tukar. InsyaAllah hari ini, walaupun ini Kelab Pidato Perdana masih lagi Kelab Pidato Perdana, kita ingin bicarakan, kita mulakan insyaAllah. Kali pertama saya buat suatu event di dalam Facebook page ini untuk kita berkongsi. InsyaAllah berkongsi. Dan kalau ada ruang, kita akan buat benda ini selama 20... Berapa kali ya? Ada berapa ni? Ada 28 kali 3. Jadi 24 siri yang kita boleh buat. 8 kali 3. Ya, 8 kali 3 bermakna 24 siri kita boleh lakukan. Okey. Untuk petang ini kita nak kongsikan ringkas saja tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ikuti selepas ini, mainkan semula video live ini. Saya sekali lagi Muhammad Syarif Rahman yang masih belajar, terus belajar dan berkongsi, dan saya yakin dan percaya bahawa melalui perkongsian kita dapat mampu untuk tingkatkan kemampuan kita untuk terus belajar dan belajar, untuk kita tingkatkan kemahiran kita. Itu Siti Nur Mardiana. Terima kasih. Terbaik. Alhamdulillah. Sekarang ini siri ilmu bercakap live now. Dah live. Dah bersedia untuk live, dan terima kasih Mardiana. Boleh kongsikan kepada rakan yang lain dalam Facebook anda. Ramai yang tercari-cari ilmu nak bercakap ini, kita kongsikan sikit demi sikit. Dan buku ini, kita nak bedah buku ini, adalah asas basic yang mula-mula, yang asas yang bagaimana untuk memulakan suatu pengucapan. Kan?
Ramai orang tercari-cari dengan ilmu pengucapan awam. Bagaimana ingin memulakan dengan penuh yakin dan berhenti dengan penuh penghormatan. Tengku Saifuddin, terima kasih. Terima kasih ramai sahabat-sahabat kita yang sedang menonton. Sekali lagi selamat datang ke live di Ilmu Bercakap. Kita belajar bercakap. Ramai orang kata, aku dah pandai cakap, kenapa pula nak belajar lagi bercakap? Kan? Ini adalah proses dan juga struktur-struktur pembelajaran yang kita boleh cerakinkan dan kita mula sedar bahawa rupanya ada langkah demi langkah untuk seseorang itu berjaya menjadi seorang pemidato yang hebat, penceramah yang hebat. Mungkin saya tengah belajar dan terus berkongsi mungkin untuk manfaat saya dan semuanya lah, kan, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Kalau ada komen, kalau ada soalan, terus boleh soal. Kita nak bedah buku yang pertama ini. Kita mulakan sekarang. Boleh dengar dengan baik. Syami kata, Alhamdulillah. Kita mulakan dengan sekarang. Yang pertama. Kita nak cerita pasal yang pertama je hari ni. Ringkas saja. Razali, terima kasih. Selamat datang. Siti Nordiana, Tengku Saifuddin, Syami Islam dan Razali. Yang saya dapat lihat. Dapat lihat di sini. Terima kasih. Terima kasih. Rumus yang pertama ini sangat asas yang dibawa oleh Kelab Pidato Perdana Antarabangsa adalah yang dituliskan dalam buku ini sebagai buang skrip. B yang pertama ini, B yang pertama. Kita cerita petang ini B yang pertama. Buang skrip. Boleh? Anas Muhammad Saleh, boleh tolong tuliskan di chat itu. Buang skrip. Bukan mudah untuk bercakap di hadapan orang ramai. Terbaik, Tengku Saifuddin. Betul. Kita belajar dan terus belajar dan kita berlatih dan terus latih. Dan Kelab Pidato Perdana Antarabangsa, kita ada platform yang mampu untuk kita berikan latihan. Kami semua ni orang-orang yang sanggup belajar lagi, terus belajar lagi, belajar malam, siang kita belajar bagaimana nak terus pertajamkan, terus tingkatkan kemahiran untuk berbicara, untuk bercakap dalam page yang saya letak ini. Fokus benar-benar untuk ilmu bercakap. Okey? Jadi, okey. Dalam buku ini, yang kaedah 1, tahap 1 adalah buang skrip. Tengku Saifuddin, boleh tulis itu. Buang skrip. Tengku Saifuddin ni yang student saya dulu ke yang mana? Saya tak ingat dah ni. Tengku Saifuddin. Anas, siapa boleh tolong tulis itu? Ini kita nak ringkaskan. Kita nak cerita tentang petang ini adalah buang skrip. Tuan-tuan perempuan, bayangkan dalam suatu majlis yang anda hadir, anda dengar seorang yang bercakap di hadapan, satunya seorang yang tampil ke hadapan dan akhirnya menggunakan skrip dan bacakan skrip itu daripada awal sampai ke hujung, sampailah dia merasmikan. Dengan itu, dengan bismillah, lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan. Orang pun tepuk tangan kerana telah selesai. Selesai dah. Selesai mendengar ataupun terpaksa dengar ataupun terpaksa berada di situ mendengarkan ucapan yang telah disusun oleh penganjur dan sebagainya. Dalam konteks yang berbeza, di majlis yang lain pula, anda hadir satu majlis dan perasmi itu datang, hadir, dia datang. Betul ada kertas di atas rostrum, di atas meja yang dia ada untuk bacakan solutasi dan sebagainya. Dan selepas itu, beliau secara naturalnya bercakap dan berbicara, berkomunikasi dengan kita dengan begitu yakin sekali. Wow. Dan diakhiri dengan sama juga, kan? Apakah dua perbezaan ini anda dapat rasakan? Dan pasti saja orang yang kedua tadi yang mempunyai
keupayaan untuk bercakap tanpa menggunakan skrip, tanpa menggunakan kertas di atas meja, tanpa merujuk terlalu tanpa membacanya, kan? Ia adalah lebih mendapat perhatian, insya-Allah lebih mendapat perhatian selain daripada penghormatan yang lebih tanpa sedar, tanpa sedar. Oh, baguslah, kan? Kita bila ianya berlaku ada panggilan kalau dijawab, live saya pun akan terberhenti agaknya, kan? Okey. Itu yang ditulis di dalam buku tahap 1, iaitu buang skrip. Boleh tuan-tuan? Boleh. Insya-Allah. Maka dalam buku ini mengatakan bahawa jangan bergantung kepada skrip atau nota semasa berucap. Berucaplah dari hati. Ini yang sebenarnya. Bila berucap dari hati, dia akan sampai, dia akan terus lancar sampailah tamat suatu bicara. Apalagi poin-poin penting yang kita ingin ceritakan di sini. Rostrum, betul telah disebut, tiada skrip, tiada nota ataupun rostrum. Itu kaedah yang kita latih diri kita. Anda perlu berucap, katanya, mengenai tajuk yang anda suka dan biasa untuk bicarakan. Itu topik yang biasa kita buat, topik yang kita sentiasa lakukan, topik yang dekat di hati, maka ianya tak perlu lagi kita untuk menggunakan skrip. Mungkin ada persediaan yang sebelum itu harus kita lakukan, nota dan sebagainya, baca poin-poin penting, poin apa yang ingin kita hujahkan dalam bicara kita, kan? Itu selepas pada itu, apa lagi yang dituliskan di sini? Walaupun begitu, beberapa keadaan tertentu, okey, ini dalam keadaan tertentu kita dibenarkan. Contohnya, jika anda berucap tentang perkara yang memerlukan rujukan kepada nombor fakta dan tepat, ini kita perlu ada beberapa nota-nota yang membantu kita. Namun begitu, tak perlulah kita terus membaca. Kita dapatkan nota-nota yang penting, nombor-nombor fakta-fakta ataupun statistik yang penting ini untuk kita rujuk supaya kita tidak tersalah. Tak mampu kita nak ingat semuanya, kan? Nombor-nombor ini, dan akhirnya kita ulas dengan tanpa menggunakan skrip. Boleh? Tuan-tuan, puan-puan, itu rumus yang pertama kita kongsikan dalam sesi ilmu bercakap ini, live petang ke bila ke up jadi. Kita bantu untuk kita sama-sama ingat. Saya ingat skill pertama, kemahiran pertama yang harus ada kepada pembicara ataupun dalam public speaking ini, dalam pengucapan awam ini adalah buang skrip. Dr. Rusidi, saya ingin selesaikan dah mula tamat perkongsian kita tentang rumus pertama dalam buku ini adalah buang skrip. Boleh? Alhamdulillah, kita cuba untuk latih diri kita bercakap, buang skrip. Mungkin ada beberapa skrip yang sikit-sikit itu, yang penting untuk kita, data-data penting, nota-nota penting untuk kita ingat dan rujuk beberapa kali, dan akhirnya kita berbicaralah daripada hati. Topik yang dekat di hati kita kongsikan, insya-Allah. Dr. Rusidi pasti saja ada topik yang begitu dekat di hati yang mampu Dr. Rusidi lakukan tanpa melihat skrip. Jadi kita latih diri kita untuk lakukan pengucapan. Yang pertama, skill yang pertama adalah buang skrip, buang nota. Insya-Allah anda semua mampu lakukannya. Kita berlatih di Kelab Pidato Perdana Antarabangsa. Kalau siapa nak join, sertai kami. Kalau tak nak join pun, follow saya punya Facebook ini, cukup memadai. Kalau rasa macam, dah cukup dah, aku tengok YouTube pun boleh. Suka hati, kan? Kita yang belajar sendiri nak buat, dan kalau rasa perlu ada investment kepada diri, dan invest kepada diri untuk tingkatkan progres yang lebih lagi, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Saya sarankan anda latih buang skrip dalam pengucapan anda. Insya-Allah, doakan semuanya kita berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.